Kemudian ahli oftalmologi menggunakan kanta untuk memeriksa mata. Okey, ini contohnya kalau kita pergi ke kedai cermin mata untuk buat cermin mata, okey, menggunakan kanta. Kemudian ahli mikrobiologi menggunakan mikroskop untuk melihat tingkah laku pelbagai mikroorganisma. Kemudian ahli geologi menggunakan mikroskop untuk melihat dan mengenal pasti spesimen batuan dan mineral. Okey, saya sebenarnya salah seorang ahli geofizik. Meja utama saya ialah geofizik. Dan geofizik dan geologi sebenarnya boleh dikatakan kembar. Boleh kata kembar tak seiras. Geologi dia menggunakan lebih konsep geologi, manakala geofizik mengkaji bumi menggunakan konsep fizik. Okey, di mana sifat kedua-dua bidang ini lebih kurang sama je, dan bidang kerja pun lebih kurang sama. Kalau geofizik boleh kerja bahagian cari gali petroleum, jawatan kaji cuaca, cari dalam cari gali mineral-mineral, emas dan sebagainya. Okey, kemudian astronomi menggunakan teleskop untuk mengkaji gerakan jasad-jasad samawi. Jadi contoh lagi penggunaan kanta dalam kehidupan seharian. Okey, kalau kita lihat sejarah, Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642 telah mencipta teleskop untuk melihat 4 bulan yang mengelilingi mustari. Jadi pada tahun antara 1564 hingga 1642 itu jangka hayat Galileo, beliau telah mereka cipta teleskop untuk melihat bulan yang mengelilingi mustari. Okay. Dan kejayaan itu telah mencetuskan revolusi dalam kajian astronomi. Okay. Kemudian Anthony Leeuwenhoek telah berjaya mencipta sebuah mikroskop kanta yang dapat menghasilkan pembesaran linear sebanyak 300 kali. Okay. Dan beliau juga berjaya melihat dan melukis mikroorganisma. Ini dengan bantuan peralatan yang menggunakan kanta. Okay. Salah satu alat yang menggunakan kanta yang mesti awak tahu ialah mikroskop majmuk. Kalau lihat dalam buku teks pada muka surat 266. Terangkan apakah dimasukkan mikroskop majmuk. Kemudian kita akan lihat teleskop. Kita akan lihat teleskop astronomi. Okey, bahagian ni pendek je. Dan kita akan lihat apa ciri-ciri mikroskop tersebut. Okey, mula sekali kita lihat mikroskop. Itu mikroskop majmuk. Di mana mikroskop majmuk terdiri daripada 2 kanta cembung. Okey. Dengan panjang fokus yang pendek. Okey, ingat mikroskop ada 2 kanta cembung dan panjang fokus yang pendek. Kanta objek dengan panjang fokus FO dan kanta mata panjang fokus FM. Okey, ada 2 kanta. Satu kita panggil kanta fokus, satu lagi kanta mata. Okay. Panjang fokus kanta objek kurang daripada panjang fokus kanta mata. Okay. 2 kanta. Saya ringkaskan.
Ada dua kata iaitu FO dan FM. Kata mata dan kata objek. Dan fakta kena ingat kat sini, FO pada fokus kata objek kurang daripada FM. Jarak antara kata objek dan kata mata lebih besar daripada FO tambah FM. Okay. Katakan contohnya, itu katakan FO 5 cm. Kemudian FM, katakan FM 10 cm. Okay. Jadi jarak antara dua kata ini mesti lebih besar daripada 15 cm. Okay, contoh ya, sebab kat sini saya buat FO 5. Saya tulis ni sekejap. 5 tambah 10. Jadi lebih besar daripada 15 cm. Jarak objek antara FO dan 2FO. Okay. Objek tersebut kita letakkan antara FO dan 2FO. Jadi kita akan lihat nanti gambar rajah. Kata objek boleh membentuk imej pertama, air satu yang nyata, sonsan dan diperbesar. Imej air satu menjadi objek kepada kata mata. Saya rasa mungkin awak tak nampak. Okay, kalau kita lihat gambar rajah ni, barulah kita nampak. Okay, lihat gambar rajah ni. Dan gambar rajah ni wajib awak ingat. Okay, semula sekali dia ada dua kata. Kata objek, kata mata. Okay, dua kata. Kata objek, kata mata. Kemudian kata objek, panjang fokusnya ialah FO. Okay, FO. Kata mata, panjang fokusnya FM. Okay. Di mana dalam exam, kalau awak lukis gambar rajah, awak buat dua kata, pun dah dapat markah lah. Okay. Kemudian, jarak antara dua kata ini lebih besar daripada FO dan FM. Okay. Contoh jarak antara dua ni. Jarak antara dua kata mesti lebih besar daripada FO tambah FM. Okey, kalau kita lihat FO kat sini. Ini FO. Kemudian ini adalah FM. FM, FO. FO ialah F kecil, O adalah panjang fokus kata objek, panjang FM panjang fokus kata mata. Okay, jadi kita mesti letakkan dua kata ini pada jarak yang lebih besar daripada FO tambah FM. Itu seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah ini. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Asfar? Boleh cikgu. Boleh ya? Sebab ni dalam exam kena lukis. Contohnya katakan dalam exam, awak buat satu garis, menunjukkan pasti utama. Kemudian kanta, lukis dua kanta cembung. Okay. Dia dapat satu markah. Awak lukis dua kanta itu dapat satu markah. Kemudian awak lukis FO.
Okay, FO kat situ. Titik fokus kata objek. Kemudian titik fokus kata mata. Pemirsa akan tengok jarak ni. Jarak yang ini FO, yang ini adalah FM. Okay. Kalau lukis demikian, di mana panjang FO kecil daripada FM, awak dapat markah kedua. Okay, markah pertama tadi untuk kanta. Ada dua kanta. Okay. Itu kedudukan kanta objek dan kanta mata. Okay. Kemudian seterusnya, okay, sambil itu saya harap rujuk pada buku teks untuk mudah nampak. Kanta mata berfungsi sebagai kanta pembesar image. Okay. Kita lihat kanta objek ni. Okay, sebelum tu saya padam dulu ni supaya okay. Kita lihat satu objek yang melalui kanta objek, kemudian mastrasi image I1 kat sini. Okey. Terasi I1 kat sini. Di mana objek ini berada antara titik fokus kanta objek dan 2 FO. Itu 2 kali jarak ataupun 2 kali ganda panjang fokus kanta objek. Okey, jadi objek mesti ada kat sini. Kita letakkan objek kat situ. Di mana image akan terhasil. Okay, sebelum tu saya ikut step by step dulu. Objek adalah antara FO dan 2 FO. Kata objek akan membentuk image pertama I1. I1 image yang saya lukiskan dengan warna biru tadi. Di mana image pertama dihasilkan, image yang dihasilkan ini kita panggil sebagai image pertama. Sebab ia dihasilkan oleh kata objek. Di mana ciri-ciri image ni adalah, kalau terlihat gambar rajah tu, kita boleh nampak dah terbalik, lebih besar dan nyata. Image ni adalah image nyata. Maksudnya kalau kita letakkan skrin kat sini, skrin, letakkan skrin pada bahagian ni sampai ke bawah, kita boleh nampak image I1 yang dihasilkan oleh kanta objek. Okay. Kemudian kalau kita lihat pada kanta mata, di mana image I1 ini menjadi objek kepada kanta mata. Okay. Image I1 menjadi objek kepada kanta mata dan panjang ataupun jarak objeknya kurang daripada panjang fokus kanta mata. Okay. Itu jarak objek U kecil daripada FM. Sebab FM jarak dulu. Okey, FM okay, jarak ni. Okey, kita lihat kat situ, jarak objek bagi kanta mata kecil daripada FM. Jarak objek kanta mata kecil daripada FM. Ini saya terangkan perlahan sebab step ni aku ingat. Okey, saya betul pada dulu sebelum ni. Okey, kemudian
kacamata akan membentuk imej akhir I2. Itu imej akhir I2 kat sini. Apabila objek berada di sini, kita lihat pada kacamata, jika di sini adalah objek, ini saya padam dulu. Okay, saya lukis balik, ini adalah objek. Objek ini akan menyebabkan kacamata akan menghasilkan imej. Okay, terguna prinsip ataupun kaedah untuk menentukan imej sebelum ni, garis lari. Kemudian yang melalui pusat kanta tak dibiaskan. Okey, lukis. Yang selari dia akan fokuskan ke kanta. Okay. Kemudian kalau kita sambungkan bahagian belakang kanta, dia tak bersilang. Tapi kalau kita unjurkan pada bahagian depan, dia akan bersilang pada suatu titik. Dan di titik ini adalah imej yang terhasil. Okay, imej yang terhasil. Dan kalau kita lihat kat sini, imej yang terhasil dalam keadaan songsang, lebih besar dan maya. Okay, kenapa maya? Kerana ia berada pada bahagian yang sama dengan objek. Okay, di mana kalau kita lihat kat sini, imej bagi kanta objek menjadi objek kepada kanta mata. Okey, lepas imej bagi objek, okey, sedap. Imej bagi kanta objek menjadi objek kepada kanta mata, dan kanta mata akan membentuk imej I2 yang mana ciri-cirinya ialah diperbesar, songsang dan maya. Okay, kenapa dia maya? Kerana imej yang dibentuk oleh kanta mata berada pada bahagian yang sama dengan objek. Okay, boleh faham tak? Okey, lazimnya kanta mata dilaraskan supaya imej akhir I2 terletak pada titik dekat mata pemerhati supaya keadaan penglihatan paling jelas dapat dicapai. Apa masuk kat sini? Okay. Maksudnya kita laraskan kedudukan kanta mata supaya kita dapat imej yang lebih jelas. Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Okey. Ada soalan setakat ni? Jadi aku kena praktis lukis. Bagaimana kedudukan imej yang dihasilkan oleh kanta objek dan kanta mata bagi kes mikroskop majmuk. Okey. Ada soalan mikroskop? Ada orang tak ada ni? Kurang faham maksud dia. Kurang faham? Okey, dari situ senang daripada diam je. Okay, saya ulang balik. Sebab kalau tak ada orang, saya duduk keluar. Okey, saya padam dulu.
Okey. Ciri-ciri mikroskop majmuk, pertama sekali dia ada dua kanta. Okey, kanta pertama, kanta objek. Okey, saya lukis. Ini kanta objek dan kanta mata. Okey, awak lukiskan kanta objek dan kanta mata dan labelkan dan dapat satu markah. Kemudian awak lukis ataupun tandakan kedudukan kanta objek pada titik fokus kanta objek FO dan kanta mata FM. Di mana panjang fokus FO ni, FO panjang fokus, F besar O titik fokus. Okay, saya harap awak dapat bezakan. F kecil panjang fokus, F besar adalah titik fokus. Okey, ini adalah panjang fokus FM. Okey, awak labelkan FO dan FM di mana FO kecil daripada FM. Okey, FO kecil daripada FM. Okey, awak dapat markah kedua. Kemudian dua kanta ini diletak pada jarak di mana jarak antara dua kanta ni lebih besar daripada FO tambah FM. Itu kalau FO sampai sini je. Kemudian kalau FM sampai sini. Ini FM. Jadi jarak antara dua kanta ini adalah lebih besar daripada FO tambah FM. Jadi syarat ketiga awak kena ingat, jarak kanta FO, jarak kanta, katakan saya buat kanta objek L1 dan kanta mata L2. Ataupun untuk supaya mudah ingat, kanta objek buat LO dan kanta mata LM. L tu untuk length. Okay, jaraknya lebih besar daripada FO tambah FM. Jadi markah ke-3. Okay. Awak lukis sedemikian awak dah dapat 3 markah. Okey. Kemudian image bagi kata objek mesti berada antara F besar O dan 2 FO. Okey, katakan kalau di sini FO, di sini adalah 2 FO. Jadi objek mesti berada antara bahagian F besar O dan 2 F besar O. Itu adalah kedudukan objek. Dan kita lihat, ingat balik peraturan melukis garis sinar cahaya. Kalau melalui pusat kanta, ia tidak dibiaskan. Tidak dibiaskan, dia pergi terus. Dan kalau selari dengan pasti utama, okay, selari, dia akan pergi ke titik fokus. Okay, lukis. Jadi, kata objek akan membentuk image pada bahagian ni, di mana image ni kita panggil sebagai image pertama, I1. Okay. Kata objek akan membentuk image yang kita panggil sebagai image pertama, iaitu I1. Kemudian I1 ini ataupun image bagi kata objek menjadi objek kepada kata mata. Okay, tadi kita bincangkan apa berlaku pada kata mata. Okey, sekarang ni kita lihat pula apa yang berlaku pada bahagian
sebelum ni kita lihat apa yang berlaku pada bahagian kata objek. Okay, sekarang kita lihat apa yang berlaku pada bahagian kata mata pula. Okay. Pada kata mata, image I1 ni akan menjadi objek. Okay. Jika I1 ini menjadi objek, kita lihat, ingat balik sebelum ni, garis selari. Okay, garis selari, ia akan difokuskan ke titik fokus. Garis selari. Kemudian melalui pusat kanta, dia akan pergi terus. Tapi kalau kita unjurkan pada bahagian sebelah kanan, dia tak bersilang. Maka kita unjurkan pada bahagian sebelah kiri kanta pula. Okay, kita unjurkan. Dan dapati bahawa ia bersilang pada suatu titik, di mana titik ini adalah titik di mana imej kedua yang terhasil. Kita panggil, katakan, labelkan di sini sebagai I2. Okay. Pada bahagian kata mata, objeknya ialah I1 dan imejnya adalah I2. Okay. Dan sinar yang kita sambung, sinar daripada kata objek tadi, kalau kita unjurkan juga, dia mesti pergi ke titik persilangan di sini. Okay. Dan kepanjangan ini adalah kedudukan mata pemerhati. Pada gambar rajah ni, kita boleh nampak bahawa imejnya lebih besar ataupun imejnya semakin besar daripada imej pertama tadi. Imej kedua lebih besar pada imej pertama. Kedudukannya masih lagi songsang ataupun terbalik dan berada pada imejnya berkeadaan imej maya. Imej maya kerana objek iaitu I1 berada pada bahagian yang sama dengan imej iaitu I2 bagi kanta mata. Okey. Ada soalan lagi? Cikgu, Ya, saya. image yang dekat kata objek tu maya ke nyata? Okey. Imej yang dihasilkan oleh kata objek adalah imej nyata bagi kata objek. Imej nyata kat situ. Maksudnya kalau kita letak skrin pada kedudukan I1 tu, kita boleh nampak imej hasil. Tapi imej I2 adalah imej maya. Okey. Jadi aku nak faham cerita. Sebab kalau kita baca, kalau awak lihat dalam kutip surat 266, kalau baca penerangan dalam kolom yang berwarna hijau tu, tak faham sangat. Tengok gambar rajah. Itu gambar rajah 6.39. Bila menggunakan gambar rajah, kita mudah nampak. Dan yang ini aku nak praktis lukis. Dan daripada sini kita boleh buat kesimpulan bahawa bagi mikroskop majmuk ataupun bagi sebuah mikroskop, syarat pertama mesti ada dua kanta. Dua kanta iaitu kanta yang digunakan ialah dua kanta cembung. Okay. Kemudian kedudukan kanta ini pada jarak lebih besar daripada panjang fokus kanta objek tambah panjang fokus kanta mata. Okay. Itu syarat kedua di mana susunannya mesti sedemikian. Okay. Kemudian imej berada antara
panjang fokus kanta objek dan 2 kali ganda panjang fokus kanta objek. Okay, itu image berada pada objek berada pada kedudukan O yang ditunjukkan dalam rajah 6.39, di mana objek kanta objek akan terasih dan membentuk image pada I1. Okay. Di mana image I1 ciri-cirinya adalah songsang. Saiznya kalau kita lihat pada gambar rajah, saiznya lebih besar dan nyata. Okay. Itu cerita untuk kanta objek. Habis setakat tu. Kemudian bagi kanta mata, okay, image I1 tadi akan menjadi objek kepada kanta mata. Okay. I1 akan menjadi objek kepada kanta mata, di mana kanta mata akan membentuk image pada titik I2, ataupun kanta mata akan membentuk image I2, di mana I2 ciri-cirinya ialah lebih besar, songsang dan mayang. Okay. I2 songsang, lebih besar dan mayang. Okay, kenapa image I2 mayang? Kerana I2 ataupun kedudukan image bagi I2 berada pada bahagian yang sama dengan objek, iaitu objek di sini ialah I1. Bila berada pada bahagian yang sama, image-nya adalah image mayang. Itu daripada kisah keseluruhan. Dan yang penting satu lagi kat sini, awak mesti tahu lukis Raja Sinar. Lukis Raja Sinar, bagaimana image I1 dihasilkan oleh kanta objek dan bagaimana image I2 dihasilkan oleh kanta mata. Okey, ada soalan? Okey, saya tambah sikit. Pada awal-awal tadi saya kata ada 2 kanta cembung di mana FO lebih kecil daripada FM. Panjang fokus kanta objek kecil daripada panjang fokus kanta mata. Maksudnya kat sini, bagi mikroskop majemuk kita guna 2 kanta, satu kanta yang lebih tebal, satu kanta yang lebih nipis. Kanta yang tebal, panjang fokus dia pendek, kita gunakan sebagai kanta objek. Kanta yang lebih nipis, panjang fokusnya lebih besar, kita guna sebagai kanta mata. Okey, apa soalan lagi? Tak ada. Ada. Okey, katakan kalau tak ada saya tanya. Apa yang perlu dilakukan ataupun apakah pengubahsuaian yang perlu dilakukan supaya image yang dilihat lebih jelas? Apa yang perlu? Apa ciri yang perlu kat sini supaya image yang dilihat lebih jelas? Okay, siapa ada idea? Ini soalan yang biasa tanya dalam exam. Iaitu kita guna kanta objek. Okey, saya harap awak buat catatan. Kita guna kanta objek yang mana diameternya lebih besar. Maksudnya, kalau kanta objek ni diameter lebih besar, image yang dilihat lebih jelas.
Okay. Reasonnya kenapa? Kerana bila diameter lebih besar, lebih banyak cahaya boleh masuk. Bila cahaya lebih banyak masuk, imej kelihatan lebih jelas. Okey, itu cerita untuk mikroskop majmuk. Okey. Dan seterusnya kita lihat bagi teleskop. Okay, teleskop saya terus pergi pada gambar rajah. Okay, kita lihat teleskop kat sini. Teleskop juga ada dua kanta. Kanta depan sekali sama seperti mikroskop, kita panggil sebagai kanta objek, dan kanta kedua kita panggil sebagai kanta mata. Itu di mana kedudukan mata pemati itu adalah kanta mata, yang paling hampir dengan objek adalah kanta objek. Okey. Teleskop terdiri daripada dua keping kanta cembung, di mana satu yang nipis ataupun panjang fokus yang lebih besar kita panggil sebagai kanta objek, dan panjang fokus yang lebih pendek ataupun lebih tebal kita panggil sebagai kanta mata. Okay, kalau terlihat dari segi susunan, saya rasa terbalik. Lihat tadi, bagi mikroskop yang tebal berada di depan. Di belakang adalah kanta yang lebih nipis. Tapi bagi mikroskop, yang nipis berada di depan dan di belakang adalah kanta yang lebih tebal. Bila lebih tebal, panjang fokusnya lebih kecil. Okey, saya ulang balik. Terdiri daripada dua kanta cembung yang mempunyai panjang fokus berbeza, iaitu kanta objek panjang fokus FO, kanta mata panjang fokus FM. Okay. Jarak antara dua kanta ini adalah pada kedudukan FO tambah FM. Okay. Kalau terlihat mikroskop sebelum ni, jarak dia mesti lebih besar daripada FO tambah FM. Tapi bagi kis teleskop, jarak antara dua kanta ini mesti sama dengan FO tambah FM. Okay, contohnya katakan FO 15 cm dan FM 10. Jadi jarak antara dua kanta ini mesti diletakkan pada jarak 25 cm. Mesti pada kedudukan tersebut. Itu dari segi susunan kanta. Okey, ada soalan setakat ni? Saya rasa saya terangkan perlahan dah. Untuk hari ni tak banyak sebenarnya, dua tiga jenis aplikasi je. Okey, saya ulang balik. Bagi teleskop, bagi teleskop, dua kanta cembung, kanta yang nipis kita jadikan ia sebagai kanta objek, kanta yang tebal kita jadikannya sebagai kanta mata. Kanta nipis, panjang fokusnya lebih besar daripada panjang fokus kanta yang lebih tebal. Okay, jarak antara kanta mata dan kanta objek mesti sama dengan panjang fokus kanta mata tambah panjang fokus kanta objek. Iaitu mesti sama dengan FO tambah FM. Itu dari segi susunan kanta. Okey, kemudian
kita lihat bagaimana imej terhasil. Okay. Bagi teleskop, biasanya digunakan untuk melihat objek yang jauh. Okay, jadi objek kita anggapkan objek berada di infinity. Okay, garis yang melalui pusat kanta ia tidak akan dibiaskan. Okay, objek di infinity kita anggap ia selari. Okay, dan ia akan difokuskan pada titik fokus. Okay, ia akan difokuskan pada titik fokus kanta objek. Okay, titik fokus kanta objek kat sini. Okay, objek. Objek di infinity. Ataupun objek yang jauh. Objek yang jauh difokuskan pada titik fokus kanta objek. Jadi imej pertama dihasil di sini, iaitu saya labelkan di sini sebagai I1. Okey. Okey, saya ulang balik. Objek yang jauh akan difokuskan oleh kanta objek pada titik fokusnya, membentuk imej I1. Dan ciri-ciri imej I1 ialah nyata, songsang dan kecil. Okay. Nyata, songsang dan kecil. Okey, nyata sebab kalau terlihat kat sini bagi kanta objek, imej berada sebelah kanan, objek berada sebelah kanan, sebelah kiri, imej berada sebelah kanan. Jadi kita katakan I1 ini adalah imej nyata. Dan saiznya lebih kecil daripada objek sebenar. Saiznya lebih kecil daripada objek dan ciri ketiga ialah songsang. Okay, ciri ketiga ialah songsang. Okay, itu habis cerita untuk kanta objek. Kemudian kita lihat kanta mata pula. Okay, imej I1 bagi kanta objek ini menjadi objek kepada kanta mata. Okay, kita lihat pada bahagian kanta mata. Okey, saya pandang dulu bahagian melibatkan kanta objek. Okay. Kanta mata, imej tadi akan jadi objek. Okey, terlukis garis sinar melalui kanta tidak dibiaskan. Kemudian selari dengan pasi utama, okay, dia akan fokuskan ke M. Okay, kemudian garis ini kita lukis selari dengan garis yang atas. Okay. Dan kalau kita unjurkan pada bahagian sebelah kiri, ia tak akan bersilang. Dan kalau kita unjurkan pada bahagian sebelah kiri ni, dia akan bersilang pada suatu titik di infinity. Imej yang dihasilkan oleh kanta mata terbentuk di infinity. Dan imejnya adalah imej maya. Di mana kanta mata akan membentuk imej akhir I2. Okay, I2 ni, katakan, kita tunjukkan lagi. Dia akan bertemu pada satu titik. Itu di infinity. Di mana ciri imejnya adalah maya. Kenapa maya? Sebab I1 dan I2 berada pada bahagian yang sama. Ataupun objek kanta mata
dan imejnya berada pada bahagian yang sama. Jadi imej maya dan saiznya lebih besar. Saiz imej yang dihasilkan itu I2 ni saiznya lebih besar dan songsang. Okay, lebih besar dan songsang. Okay, di mana imej I2 yang terhasil lebih besar daripada saiz objek. Okay. Kemudian lazimnya imej I2 terletak di infinity. Keadaan ini dinamakan pelarasan normal. Okay. Iaitu bagi teleskop, imej I2 ni sebenarnya kita tak lukis sebab ia terbentuk di infinity. Dia bersilang pada suatu titik yang jauh. Jadi memadai kita tulis imej di infinity. Okey, ada soalan? Kisahnya lebih kurang sama dengan teleskop tadi. Cuma ada perbezaan kedudukan kanta dan kedudukan imej. Okey. Bagi sebuah teleskop, iaitu teleskop pelarasan normal, adalah teleskop di mana kita laraskan jarak antara kata objek dan kata mata sebagai FO tambah FM. Jadi kalau ditanya apakah masuk pelarasan normal, maksudnya kita laraskan jarak antara dua kata mata dan kata objek pada jarak FO tambah FM. Itu hasil tambah panjang fokus kata objek tambah panjang fokus kata mata. Okey, keadaan ini membolehkan imej akhir terbentuk di infinity dan penglihatan paling selesa. Dan akhir sekali, pembesaran teleskop pada pelarasan normal adalah sama dengan panjang fokus ataupun sama dengan nisbah panjang fokus kanta objek kepada panjang fokus kanta mata. Okey, pembesaran normal, pembesaran teleskop adalah sama dengan FO tambah FM. Okay, ini yang perlu ingat. Itu kita ambil panjang fokus kanta objek bagi dengan panjang fokus kanta mata. Maksudnya kat sini, semakin besar panjang fokus kanta objek, imej yang dilihat semakin besar. Ataupun semakin kecil panjang fokus kanta mata, imej yang dilihat semakin besar. Jadi kat sini, untuk melihat imej yang lebih besar, kita boleh lakukan dua perkara, iaitu kita gunakan kanta objek yang lebih nipis, dan yang kedua, kita guna kanta mata yang lebih tebal. Ataupun kita guna kanta objek panjang fokus yang besar, kanta mata panjang fokus yang kecil. Okey, aplikasi kanta bersaiz kecil dalam teknologi peralatan optik. Kanta saiz kecil ni banyak digunakan dalam kamera telefon pintar dan CCTV. Itu kamera litar tertutup. Okey, ini setiap hari saya rasa kita gunakan. Terutama sekali kanta yang berada dalam
telefon pintar kita. Okay. Lazimnya telefon pintar dan CCTV mempunyai kamera resolusi tinggi untuk menangkap gambar dan merakam video yang jelas. Oleh itu, kanta merupakan komponen paling utama dalam kamera telefon pintar dan CCTV. Okay. Telefon pintar yang nipis dan CCTV yang bersaiz kecil mempunyai kanta cembung yang bersaiz kecil. Di mana kanta itu boleh membentuk suatu imej yang nyata, sosang dan diperkecil pada sensor. Kemudian jarak minimum antara sensor dengan pusat kanta haruslah sama dengan panjang fokus kanta kamera. Okay. Oleh kerana panjang fokus kanta kamera tidak boleh bersaiz sifar, maka ketebalan keseluruhan suatu telefon pintar dan CCTV terhad pada panjang fokus kanta tersebut. Okey, ini contoh kedudukan kanta dalam telefon ataupun dalam kamera telefon pintar dan juga dalam CCTV. Okey, kalau lihat di depan ni adalah medan penglihatan, di tengah kanta dan saiz sensor. Okey. Habis untuk subtopik 6.5. Jadi kita tinggal ada satu subtopik lagi 6.6. Dan saya rasa minggu depan kita boleh habiskan silibus untuk tingkatan 4. Okey, ada soalan? Okay, dan juga sebelum tu saya harap tolong sampaikan pesanan kepada pelajar yang tak hadir. Kalau nak belajar dengan saya, masuklah kelas minggu depan untuk bab terakhir, sebab selepas tu mungkin saya serahkan pada awak belajarlah sendiri dengan mana-mana cikgu, terutama sekali yang tak nak belajar dengan saya. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, daripada saya bercakap seorang je, tadi saya berhenti kat sini, boleh bersurai dan bersedia untuk kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okey, good.